Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap hari ini anda semua masih dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat bersama orang-orang yang tersayang ya, bersama keluarga dan juga orang yang di sekeliling kita. Okey, baiklah. Jadi untuk memulakan kelas kita, marilah kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana yang kita semua tahu tak, ada juga yang tahu, hari ini tadi, pagi tadi telah berlangsungnya bacaan Yasin ya, secara perdana ya, bacaan Yasin perdana. Uh, jadi saya harap awak semua join lah. Ya, dalam TV pun ada, ditunjuk tadi pukul 6.30 pagi. Jadi semoga dengan bacaan tersebut kita niatkan untuk keselamatan negara dan moga-moga COVID hilang daripada bumi Malaysia ni. Dan kita semua mendapat lindungan daripada Allah Ta'ala. Semoga COVID dinaikkan kembali ke tempat asalnya. Itulah permintaan kita. Semoga dengan bacaan ramai-ramai itu insyaAllah Allah Maha mendengar dan musibah yang melanda ini akan berakhir. Jadi apabila berakhir musibah ni, jadi kita boleh menjalani kehidupan macam biasa dan boleh pergi sekolah. Jadi lebih senanglah daripada awak PDP-up macam ni kan. Okey, tak apalah. Sekarang ni kita sambung. Kalau buku teks muka surat 68, tajuk 3.2 histogram. Okey, sebelum ni cikgu ada suruh awak buat praktis 2 tak? Praktis 2, uji 1 dan 2. Okey, jadi nanti cikgu akan share lah jawapan ni dalam grup Okey, jadi kita terus tengok tajuk histogram. Apa dia histogram ni? Merupakan satu kaedah untuk mempersembahkan satu data terkumpul. Apa pula data terkumpul ni? Data terkumpul melibatkan data-data yang dikumpul dalam kelas tertentu. Dia bukan sesegini macam tadi. Dia ada senggang-senggang dia. Dia ada kelas-kelas dia. Misalnya bagi data terkumpul yang melibatkan jisim badan murid dalam satu kelas. Selang kelas jisim boleh terdiri daripada 0 hingga 9, 10 hingga 19, 10 hingga 29 dan sebagainya. Bergantung pada data itulah data yang diberi. Terdapat beberapa perkara atau maklumat yang perlu diketahui untuk membina dan mentafsir histogram. Antaranya ialah saiz selang kelas, hak bawah, hak atas, titik tengah, sempadan atas dan sempadan bawah. Mari kita memahami maklumat ini melalui contoh penerangan yang berikut. Okey, kat bawah ni ada data. Okey, ni data. Kemudian data ni dikumpulkan menjadi saiz kelang kelas. Okey, sebelum nak jadi gini, banyak benda lah yang kita kena tahu dulu. Okey, saiz selang kelas ni boleh ditentukan jika bilangan kelas diberi. Okey, dia nak berapa? Nak ada berapa kelas? 6 kelas, 7 kelas. Okey, untuk membina histogram, data-data ini perlu dikumpul mengikut selang kelas tertentu melalui rumus berikut. Okey, saiz selang kelas bersamaan julat bahagi dengan bilangan kelas yang dikehendaki. Okey, julat tu apa? Daripada data pada halaman 68, nilai data tertinggi 68, nilai data terendah 40. Maka julat bersamaan 68 tambah 40 bersamaan 28. Jadi julat ni hak tinggi tolak yang rendah. Okey, nilai data tertinggi tolak nilai data terendah. Okey, jika bilangan kelas yang dikehendaki ialah 6, jadi saiz selang kelas bersamaan 28 per dengan 6 bersamaan 4.67. Maka saiz selang kelas yang sesuai ialah 5 sebab 4.67 ni dekat dengan 5 lah. Selang kelas untuk data di atas boleh ditekan sebagai 40 hingga 44, 45 hingga 49, 50 hingga 54 dan seterusnya. Okey, jadi nilai data terendah 40 berada pada selang kelas yang pertama. Okey, 40 kita ambil daripada 40 ni jadi. Jadi untuk buat selang kelas ni boleh tengok jugalah. Okey, nilai yang terendah berapa, nilai yang tertinggi berapa yang ada pada data tu. Okey, kemudian nilai data tertinggi 68 berada pada selang kelas yang terakhir. Okey. Setiap selang kelas mempunyai hak atas dan hak bawah. Misalnya bagi selang kelas 40 hingga 44.
Hak bawah ni ialah 40 dan hak atas dia ialah 44. Awak ingatlah hak bawah ni hak mula-mula, nilai yang rendah, nilai yang kecil. Hak atas adalah nilai yang besar. Okey, ingat tu. Kadang-kadang tukar. Okey, kemudian kita juga boleh menentukan titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas dan saiz serang kelas melalui cara berikut. Okey, yang ni. Okey, yang ni dia bagi lagi formula. Okey, titik tengah kelas bersamaan hak bawah campur hak atas bagi 2. Sepadan bawah suatu kelas, hak atas kelas sebelum campur dengan hak bawah kelas berkenaan bahagi 2. Sepadan atas suatu kelas, hak atas kelas berkenaan campur dengan hak bawah kelas berikutnya bahagi 2. Okey, saiz serang kelas bersamaan sepadan atas tolak dengan sepadan bawah. Okey, nanti kita akan buat baru awak nampak lah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, serang kelas kita dapat dah tadi 40, 44, 45, 49, 50 hingga 54. Awak kena ingat ni, setiap serang kelas ni kalau dia senggal 5, 5 lah belaka kena apa? Seragam, tak boleh sekali serang kelas sekali 5, sekali 10, sekali 2 tak boleh. Okey. Okey, titik tengah macam mana nak cari titik tengah? Okey, hak bawah campur hak atas bagi 2. Jadi 40 campur 44 bahagi 2 dapat 42. Okey, 45 campur 49 bahagi 2 dapat 47. 50 campur 54 bahagi 2 dapat 52. Dan seterusnya gitulah. Okey. Kemudian sempadan bawah. Macam mana dapat sempadan bawah ni? Okey, hak atas kelas sebelum campur hak bawah kelas berkenaan. Jadi hak atas kelas sebelum ni berapa? Sebelum 40 ni. Hak atas dia. Berapa? 39. Sebab sini 40, jadi hak sebelum dia 39 lah. 35 hingga 39. Okey, jadi 39 campur dengan 40 bahagi 2. Okey. Ni samalah kalau awak ni pun. 44 campur dengan 45 bahagi 2. Ni 49 campur dengan 50 bahagi 2. Dapat 49.5. 54 campur dengan 55 bahagi 2. Tu nak cari sepadan bawah. Nak cari sepadan atas pula. Hak atas kelas berkenaan campur hak bawah kelas berikutnya. Jadi hak atas kita 44 campur hak bawah berikutnya 45 bahagi 2. 49 untuk yang ni 49 campur 50 bahagi 2. 54 campur 55 bahagi 2 dan seterusnya lah. Okey. Okey, sepadan kelas. Sepadan kelas kita ambil daripada sepadan bawah ke sepadan atas. Jadi 39.5 hingga 44.5, 44.5 hingga 49.5, 49.5 hingga 54.5 dan seterusnya. Itu sempadan kelas. Okey. Jadi untuk histogram ni, cikgu awak salin tajuk 3.2, tajuk histogram. Lepas tu tulis. Yang ni lah, saiz serang kelas. Apa dia ni. Ni awak salin semua. Okey. Seterusnya kita tengok julat pula. Okey, merujuk kepada beza antara nilai tertinggi dan nilai terendah bagi satu set data tak terkumpul. Okey, bagi data terkumpul, tu hak tak terkumpul tu hak se je ni, hak se macam gini. Ni serang kelas dia juga. Hak macam se gini. Okey, hak tak ada serang kelas tu. Kalau yang ada selang kelas, okey, bagi data terkumpul ni maksudnya yang ada selang kelas gini lah. Okey, titik tengah kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama. Jadi kita tengok contoh satu Okey, ni dah bagi selang kelas yang A ni Okey. Bagi selang kelas yang berwarna tentukan, okey, yang ambil yang kuning ni untuk contoh satu. 20 hingga 29. Hak bawah dan hak atas. Jadi hak bawah dia adalah 20. Okey. Tengok kat penyelesaian dia. Hak atas adalah 29. Okey. Titik tengah. Titik tengah senang je. Hak bawah campur hak atas bagi 2. Okey. Dapatlah 24.5. Okey. Okey. Lepas tu dia kata sempadan atas. Sempadan atas 29 campur dengan 30 bahagi 2 dapatlah 29.5. Sepadan bawah 19 campur 20 bahagi 2 dapatlah sepadan bawah.
Okey, saiz selang kelas pula, sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, dapatlah saiz selang kelas itu 29.5 tolak 9.5 dapatlah nilai dia 10. Saiz selang kelas ni sempadan kelas. Okey, saiz selang kelas. Okey. Okey, boleh tak tu? Okey, boleh tak? Okey, kemudian yang B pula. Yang B pun sama. Okey, dia sebut yang berwarna maknanya 5.5 hingga 5.9 selang kelas kita. Okey, hak bawah dia 5.5. Hak atas dia 5.9. Okey, titik tengah bersamaan. Hak atas campur hak bawah bahagi 2 dapat 5.7. Sempadan atas 59 campur dengan 6.0 bahagi 2 dapatlah 5.95. Sepadan bawah 5.5 campur dengan 5.4 bahagi 2. Okey, saiz selang kelas pula. Okey, sepadan atas tolak sepadan bawah dapatlah 0.5. Okey, itu kita punya saiz selang kelas. Okey. Saiz selang kelas bersamaan sepadan atas tolak dengan sempadan bawah. Okey. Seterusnya, kalau kejap, saya nak tanya awak. Kalau kita tolak hak atas dengan tolak hak bawah sama tak dapat nilai? 5.9 tolak dengan 5.5. Dapat tak saiz selang kelas? Dapat nilai yang sama ke tak? Kejap cikgu kira. 5.9 rasa macam sama je. Tukar kalkulator belakang masing-masing. 5.9 tolak dengan 5.5. Dapat beza lah. 0.4. Tapi kalau kita ikut sepadan atas tolak sepadan bawah dapat 0.5. Jadi awak kena ikut ni lah. Saiz selang kelas nak cari sepadan atas tolak dengan sepadan bawah. Bukannya hak atas tolak dengan hak bawah. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh 2. Okey, ni bagi jadual wang saku. Okey, bagi 35 orang murid SMK Bukit Gambir. Okey. Dia dah buat siap-siap dah tahu. Okey, dan bilangan ni. Ni yang dia bagi kekerapan. Yang tadi kita nak tengok lagi kekerapan ni. Yang ni dia bagi bilangan yang ada lah. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, B. Hitung nilai julat. Okey, dia penyelesaian titik tengah dia ni macam mana? Okey, hak atas campur dengan hak bawah bahagi 2 tu dapat titik tengah. Okey, hak atas campur hak bawah bahagi 2. Ataupun hak bawah campur hak atas pun dapat juga bahagi 2. Tu kita akan dapat titik tengah. Okey, julat kita ambil titik tengah yang tertinggi tolak dengan titik tengah yang paling rendah. Dapatlah 15. Okey, senang saja. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan jadual terkumpul bagi data jadual kekerapan bagi data terkumpul, kita boleh menganalisis data tersebut untuk memperoleh kelas mod, kelas penjin dan min data terkumpul. Okey, kelas mod ni apa? Ialah selang kelas dengan kekerapan paling tinggi. Okey, ni selang kelas kita ambil. Bukan kita ambil kekerapan kita tengok berdasarkan kekerapan paling tinggi. Tapi jawapan ni kita ambil kelas mod. Okey, kelas penjin ialah selang kelas yang mengandungi biji pada kedudukan jumlah kekerapan bahagi 2. Okey, min bagi data terkumpul boleh ditentukan dengan min bersamaan hasil tambah darab dengan kekerapan darab titik tengah bagi jumlah kekerapan. Okey, tengok contoh 3. Okey, ni dibagi perkhidmatan guru-guru dalam tahun di sebuah sekolah menengah. Okey. Jadual kekerapan itu tentukan kelas mod. Jadi A penyelesaian kita tengok kekerapan tertinggi ialah 19. Maka kelas mod dia adalah okey.
5 hingga 9 lah. Kita tengok kekerapan hak paling tinggi berapa? 7 ke 19 ke 6 ke 3. Jadi hak ni 19. Jadi kita ambil kelas mod dia adalah 5 hingga 9. Okey, jumlah B ke kelas medium pula. Kelas medium ni bersamaan kita capur dulu. Jumlah kekerapan ni berapa? 7 capur 19 capur 6 capur 3. Dapatlah 35. Jadi kita nak tahu kelas median. Okey, pada kedudukan ni 35 kita bahagi dengan 2. Jumlah kekerapan bahagi 2. Dapatlah 17.5. Maka kelas median ialah 5 hingga 9. Sebab 17.5 ni di antara dekat dengan 19. Jadi kelas median ni kita ambil 5 hingga 9. Itu kelas median dia. Okey, 17.5 ni dekat dengan 19. Okey, seterusnya untuk contoh 4. Okey, contoh 4 ni menunjukkan tinggi dalam cm 30 anak pokok cili merah yang ditanam oleh Encik Azmi. Okey, jadi ini kekerapan dia. Okey, hitung anggaran min bagi tinggi anak pokok dia cili merah itu. Jadi nak tahu yang ni kita kena ada banyak kerja jugalah. Pertama kita kena cari titik tengah setiap kelas. Kemudian darabkan setiap titik tengah dengan kekerapan. Okey. Jadi titik tengah hak atas campur hak bawah bahagi 2. Buat itu belaka. Okey, kekerapan telah dibagi. Okey, 5, 4, 4, 7 sehingga seterusnya. Lepas tu kekerapan darab titik tengah pula. Okey, kena buat jadual lah. Okey, dapatlah akhirnya campur semua 735. Jadi hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Okey, campur belaka 735 bahagi dengan jumlah kekerapan adalah 30. Maka dapatlah 24.5. Itu dia. 24.5 adalah min ya, bagi tinggi anak pokok tu. Lebih kurang gitulah min ni. Okey, purata. Kalau median tu maksudnya duduk di tengah-tengah. Okey. Jadi untuk seterusnya tadi kan cikgu kata awak salin saiz dalam kelas. Lepas tu salin semua kotak biru ni pun awak salin. Lepas tu contoh 1 ni pun salin. Julat-julat ni salin lah. Contoh 1, contoh 2 dan contoh 3 serta contoh 4. Awak salin. Okey, kemudian kita tengok praktis 3. Okey, praktis 3 ni pun tak sesuai lagi dengan awak sebab kita nak belajar lagi macam mana cara nak melukis. Nak melukis histogram ni, pembinaan histogram. Tak apalah, cikgu rasa sehingga sampai sini dulu awak salin contoh 4. Okey, insya-Allah nanti dalam grup cikgu akan share latihan yang cikgu suruh buat lah. Cikgu akan bagi latihan. Nanti cikgu share kat awak dalam grup. Okey, jadi awak cuba buat sesulur. Okey, masa banyak lagi cuti ni, tolonglah buat. Okey, jangan lupa isi kehadiran. Okey, ada apa-apa masalah awak boleh tanya dalam grup. Jadi cikgu rasa setakat ni saja untuk hari ni. Jadi kita bermula dengan muka surat 68 dan berakhir pada muka surat 72. Okey, pembinaan Instagram insya-Allah kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya. Okey, jadi kalau tak ada orang bintang, kelas kita akan berhenti setakat ini saja dulu. Kecuali kalau ada jadual pula untuk kali yang kedua, jadual kelas tambahan. Jadi buat sementara ni tak ada lagi apa-apa. Jadi setakat ni saja dululah. Dan kalau kita boleh buka sekolah dah lagi, okey kita akan sambung dalam kelas seperti biasa. Jadi cikgu harap awak buatlah. Apa-apa masalah boleh tanya, boleh PM cikgu, boleh tanya dalam grup pun lagi bagus. Okey, jadi kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.